Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Michael Journey. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu sharing benda yang biasanya lah yang campers akan buat, iaitu berkenaan dengan campfire. So saya akan share sikit tips macam mana korang nak buat campfire dari segi safety, kegunaan campfire dan beberapa tips lain lah. Okay. So kalau korang nak tahu, boleh tengok video ni sampai habis. Okay, seperti biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana share support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Unggun by The Shepherd sebab sudi sponsor kayu-kayu api untuk saya buat sedikit sharing lah dalam video ni. Okay, hari tu Unggun by The Shepherd dia ada hantar lah beberapa jenis kayu yang sebenarnya saya pun baru tahu. Sebenarnya kayu-kayu ni dia ada pelbagai lah, dia punya karakter dia berbeza. Kadang-kadang kita rasa kayu ni macam sama je, tapi sebenarnya kayu-kayu ni dia ada pelbagai fungsi lah. So terutamanya dari segi dia punya ketahanan bara tu, sekejap lagi saya akan share dengan lebih detail lah. Okay, first kita akan tengok jenis-jenis kayu dulu lah. Lepas tu baru saya akan share tips-tips macam mana korang nak start campfire dari segi keselamatan, dari segi kegunaan. Okay, normally kegunaan campfire ni biasanya sama ada untuk kita memasak ataupun kita untuk menghalau nyamuk dan juga haiwan-haiwan lain. Sebab bila kita buat campfire dia akan bau asap. So benda tu dia mungkin lah, ada orang cakap dia boleh menghindar lah daripada haiwan-haiwan ni lah, haiwan-haiwan liar. Lepas tu kegunaan campfire lain, satu dia untuk mood lah, untuk feeling kita tu bila kita camping, lebih nampak lah dia punya feel camping tu. So tapi sebenarnya campfire ni kita tak boleh buat sewenang-wenangnya lah, kita tak boleh buat sesuka hati. Sebelum korang nak buat campfire, so korang kena make sure dengan korang punya campsite operator sama ada dibenarkan ke tidak buat campfire. So kena tahulah dia punya guideline, dia punya undang-undang campsite tu macam mana, sama ada dia boleh buat open campfire ataupun kena buat dekat tempat yang disediakan, ataupun korang yang terbaik sebenarnya gunakan campfire pit lah. Korang kena ada satu campfire pit, macam saya pernah guna sebelum ni, saya pernah share, korang tengok kat link kat atas ni, saya gunakan campfire pit daripada Camping Moon. So korang kena gunakan something macam tu lah, sebab kita tak nak kita punya campfire tu dia akan merosakkan rumput yang cantik macam ni, ataupun atas tanah pun kalau boleh elakkan, sebab bila kita bakar atas tanah dia akan menghitamkan tanah lah. So jadi tak berapa cantik lah campsite tu. So better kita gunakan campfire pit, so dia akan menjaga kita punya campsite lah. Okay, sekarang kita tengoklah jenis-jenis kayu yang Unggun by Shepherd yang bagi. So dia ada beberapa jenis lah. Contohnya macam ni adalah kayu cempedak. So setiap kayu ni dia ada berbeza lah sebenarnya, tapi lebih kepada berat lah. Macam ni kayu petai. Okay, kayu pokok petai. Ni kayu pokok durian. Okay, ni kayu pokok durian. So dia nampak macam sama, tapi dia berbeza. Yang ni kayu akasia, kayu pokok asia. Okay, seterusnya. Okay, yang ni paling berat. Okay, kayu bakau. Kayu bakau ni kecil je, tapi dalam banyak-banyak ni paling berat lah. Ni kayu leban. Okay, kayu pokok leban. Yang ni ringan. Okay, yang ni pokok rambutan. Okay, dan last sekali ni kayu pokok getah sebenarnya. Okay, sebenarnya ada lagi. So saya tak dapat bawa semua kayu pokok getah ni, saya just buat sampel dah. So ni antara kayu-kayu yang saya dapat daripada Unggun by The Shepherd lah. Okay, sekarang saya share sikit berkenaan dengan jenis-jenis kayu ni lah. Sebenarnya kayu ni dia ada yang jenis lembut, dia ada yang jenis sederhana, dan dia ada yang keras, dan dia ada yang paling keras lah. Okay, so kayu lembut ni dia jenis kayu getah lah, macam kayu getah. Okay, contoh ni dia memang ringan lah. Maksudnya lembut, maksudnya dia mudah untuk dibakar. Okay, dia kalau kita nak start dengan api, kita boleh cari kayu-kayu yang lembut lah. Ataupun kalau kita kat campsite, bila kita cari kayu tu, kita boleh rasa lah bila kayu tu ringan, maksudnya dia mudah lah untuk kita hidupkan api. Okay, so seterusnya dia ada kayu yang macam sederhana lah. Dia macam kayu keras, tapi dia tak terlalu keras lah. Contohnya macam leban. Lagi kat sini okay, kayu rambutan, cempedak dengan petai.
Mana? Okay, petai. So kayu ni dia jenis medium lah, dia tak terlalu keras. Tapi lepas kita gunakan, kita bakar guna kayu yang lembut, baru kita masukkan kayu yang sederhana ni lah. Sebab bila kita nak terus start dengan yang ni, dia agak susah sikit lah kita nak start nak buat api. So kita gunakan kayu yang lembut tadi. So lagi yang kayu yang sederhana ni adalah kayu cepedak dan rambutan. So yang getah tu tadi dia sesuai untuk campfire. So yang sederhana ni dia untuk kita kena selepas yang lembut lah. Okay, bila api tu dia dah menyala, kita masukkan yang sederhana. Okay, so next yang paling berat, saya tambah sikit. Kayu yang sederhana ni dia sesuai untuk memasak lah, sebab dia boleh hold bara tu lama. Kalau yang lembut tadi tu dia macam tak berapa sesuai untuk masak lah. Dia lebih kepada untuk campfire, sebab api dia besar. Yang ni, yang kalau sederhana ni dia boleh, bara dia tu lama lah. Dan yang paling berat sekali, paling keras adalah bakau lah. Okay, bakau ni memang padu, memang keras. So yang ni yang last sekali lah, bila api tu dah besar, kita boleh masukkan kayu bakau untuk biar bara dia tu lagi tahan lama lah. Okay, macam akasia ni pun dia agak keras juga. Okay, dan juga durian ni dia macam agak solid ke lah. So untuk memasak memang sesuai lah. Okay, tu tadi contoh-contoh kayu lah. Dia ada beberapa kategori lah kayu ni. So kita kena, kalau kita ambil kayu, kita kena identify lah kayu tu jenis apa. So kita kena sulamkan. So kita tak boleh gunakan terus kayu yang keras. Maksudnya kita start dengan kayu yang lembut, lepas tu kita letak kayu yang medium, yang sederhana, lepas tu baru yang paling keras. Okay, so yang paling keras ni untuk kita hold api tu lebih lama lah, ataupun dia punya bara. Dan kita boleh gunakan bara tu untuk memasak. Nanti saya akan tunjuk demo. Tunggu dah gelap sikit, saya akan start. Saya akan tunjuk cara macam mana korang nak start api untuk campfire, sama ada untuk kita untuk campfire ataupun untuk masak. Sekarang kita orang nak buat demo lah cara nak buat campfire. So first sekali korang cari ranting ataupun kayu yang lembut. Okay, macam tadi kayu getah kan, kayu getah ataupun ranting kayu. Terima kasih kepada pembantu. Okay, kita gunakan ranting-ranting dulu sebab kita nak start api. Kita tak boleh terus kayu yang besar lah. Kita letak ranting-ranting. Dah pesan Mak kau dah bosan jangan main api lah. mak punya cakap jangan main lah. Okay, so bila kita nak start api, ada beberapa cara lah. First, paling mudah korang guna fire starter lah. Yang paling senang guna ni lah, solid fuel. Solid fuel ni dia macam lilin lah. So dia dapat hold api sementara kayu ni nak terbakar. Ataupun korang boleh guna yang macam gabus tu. Tapi yang tu saya tak apa suka lah, sebab dia susah sikit lah, dia senang padam. So kalau solid fuel, dia lagi better lah, dia api dia lagi tahan lama. So ataupun cara yang paling mudah, cara paling cepat, korang guna ni lah, guna gas dan juga torch ni. Ni paling cepat lah, paling cepat, paling mudah. Cuma dia guna gas lah. So kita punya gas untuk masak, dia akan cepat habis lah. So sekarang kita try guna solid fuel dulu. Okay, pembantu saya adalah Syed Zali daripada Jimba Kampistas. Nak masuk lah. Okay, dah gunakan torch, dia lebih cepat. So kalau family camping, kita memang nak segera lah. Kalau kita solo camping tu boleh lah nak guna ferro rod ke apa kan. So kalau family semua kena cepat, kita guna cara yang paling cepat lah. Jangan mudah. So api dah start, pada bawah tu ada solid fuel tadi. So dia memang akan hold api tu sementara kayu-kayu ni terbakar. Okay, so sekarang api dah start ni lah, dah start membesar, api dah start marak. So lepas tu kita boleh start dengan kayu-kayu yang lembut lah. Contoh kayu getah tadi, kayu getah, kayu leban. So yang ni jenis kayu yang lembut yang dia mudah dibakar.
Okay, so kita letak ni kayu leban. Kayu ni dia ringan, dia mudah terbakar. Macam nama kayu ni. Dan ya, ni kayu getah. Kayu getah. So kita dialu. Okay, api dah start marak. Sebab ni kayu, tadi kayu lembut, kayu getah. So mudah terbakar. So memandangkan kita orang sekejap lagi nak buat grill, nak bakar kambing BBQ. So kita orang nak ni lah, so nak ada bara tu yang lama. So boleh letak ni lah kayu yang medium, macam kayu rambutan. So ni kayu rambutan. Rambutan dia jenis medium lah, dia sesuai untuk masak. Okey, antara kegunaan campfire ni, kalau kita camping di tempat sejuk, dia memang sesuai lah untuk kita panaskan badan. So dia memang menghangatkan badan kita lah. So kalau cuaca sejuk, memang sesuai lah kalau korang nak buat campfire. Okey, lagi satu, campfire ni paling seronok sebenarnya budak-budak lah. Tapi especially kalau orang boleh bakar marshmallow. Okey, korang boleh bawa marshmallow, memang sedap lah, budak-budak suka lah, anak-anak pun suka. Tapi yang penting kena sentiasa awasi sebab api ni panas, dan jangan kasih diorang pegang kayu api dan jaga jarak. Korang first time buat terbakar. Hi, how are you? How are you? Okay, tadi bila api ni dah marak, dah boleh letak kayu bakar ni sebab kita nak jadikan dia bara. So lepas ni kita boleh gunakan bara ni untuk masak lah. Kita nak bakar kambing ataupun bakar apa-apa lah yang korang suka. Lagi satu tips keselamatan lah pasal nak buat campfire ni, kalau boleh jangan terlalu dekat dengan kemah. At least lebih kurang dalam 10 meter lah, 10 meter ke 8 meter macam tu. So kita tak nak kemah kita kena ni lah, kena api yang terbang-terbang ni, dia punya bara ni. So biar ada jarak sikit lah. Lepas tu anak-anak kita kena pantau lah, jangan kasih diorang lari-lari. Dan kena sentiasa awasi. Okay, kayu dah start bara. So sekejap lagi api dah padam, so kita boleh start bakar. Kita apa bagi lampu. Okay, sekali lagi terima kasih kepada Unggun by The Shepherd kerana sudi sponsor kayu-kayu ni. Okay, kalau korang nak dapatkan kayu-kayu ni, korang boleh contact nombor yang saya akan letak kat description. So benda ni memudahkan sebab dia dah siap potong dengan saiz yang ngam-ngam, saiz yang nice. Nak bawa pun senang dan korang tak perlu penat-penat lah kat campsite. Tak semua campsite dia ada kayu api lah, dan kalau kadang kita nak cari pun leceh sikit sebab kita kena masuk dalam kawasan-kawasan yang hutan-hutan sikit baru jumpa, dan kita nak potong, nak belah dua lagi, memang agak memenatkan sikit. So nak mudah, korang boleh beli dekat Unggun by Shepherd ni. So diorang akan hantar kat Klang Valley ni, diorang akan hantar free je. So harga dia pun reasonable lah, dia ada dalam RM20 ke RM30 macam tu lah satu ikat. Pada saya memang berpatutan, so berbaloi lah, tak perlu kita susah payah lagi. Okay, macam biasa kalau korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang boleh share video ni supaya ramai lagi campers tahu. Kalau korang yang belum subscribe tu, subscribe channel ni, okay. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru, okay. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.